Allah Ta'ala alam. Okey, jap. Jadi tambahan sikit. Maksudnya kalau menuntut ilmu ni dia jadi fardu kifayah. Jadi orang yang sedang menuntut ilmu tu dia jadi apa? Adakah fardu ain kepada dia? Jadi fardu kifayah ataupun fardu ain kat atas dia. Okey, dari segi ilmu tu sendiri kita kata fardu kifayah. Tapi orang yang memang dia dah ada basic tentang sains itu, bila dia dah terjebakkan diri dia dalam bidang tersebut, dia adalah menjadi fardu ain atas diri dia. Maksud sebab apa? Sebab tanpa dia benda tu tidak akan dapat capai, betul tak? Sebab atas diri dia fardu ain. Tapi ilmu itu secara amnya fardu kifayah. Macam perubatan doktor ni, kalau tak ada orang memang semua akan berdosa. Tapi bila ada seorang tu, dia memang pandai sains, tapi dia tak nak masuk perubatan, itu dia berdosa. Diri dia berdosa sebab dia dah jadi fardu ain atas diri dia. Allah Ta'ala. Masuklah juga orang yang mungkin tidak belajar sungguh-sungguh ke penting ke apa. Bila dah ada fardu ain atas diri tu, nak tak nak kita kena capai sebaik mungkin lah. Sebaik mungkin menjalankan tanggungjawab. Kita ni kita tahu semua muqassirin kan. Hatta kita punya solat pun muqassir. Tambahan solat pun kita muqassir, ini kan pula ilmu lain. Tapi jangan cakap kita fardu ain atas diri kita, tapi kita buat lengah-lengah, buat apa remeh-remeh. Kena buat betul-betul lah. Allah Ta'ala. Okey. Jadi kita jelas insya-Allah. Maksudnya konsep fardu kifayah tu, maksudnya medik tu memang dikira fardu kifayah. Dan fardu kifayah tu kita jangan nampak negatif. Maksudnya orang dah belajar kita tak payah, tapi kita kena pandang positif. Kalau orang tak belajar, kita yang payah. Okey. Jadi seterusnya kepada saudara bakal doktor, insya-Allah berapa tahun depan insya-Allah Osman Dr. Musyid. Macam kalau macam awal-awal tadi saya cakap, maksudnya doktor ni ramai, mungkin mak ayah nak hantar ke semua. Dan maksudnya sekarang ni pun macam basically satu dunia, even kat Jordan pun bila mana kita sembang Arab ke apa, kita tanya kita belajar apa tib basyari, masya-Allah, masya-Allah. Jadi mungkin dia ada satu cara pandang lah masyarakat terhadap status doktor ni. Tapi sebenarnya kita nak timbulkan satu persoalan, pada peringkat asasnya kenapa sebenarnya doktor ni diperlukan dalam masyarakat? Okey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Hidayat yang telah menjemput saya untuk jadi ahli panel dalam forum ini. Boleh tak serius? Soalan yang diberikan kepada saya ialah mengapa doktor diperlukan dalam masyarakat? Ataupun kita boleh pusing soalan itu menjadi apakah peranan doktor dalam masyarakat? Kena tak? Boleh. Okay. Aku tak halau insya-Allah. Tapi sekarang ni kalau kita nak berkata mengenai mengapa seorang doktor itu diperlukan dalam masyarakat, ataupun apa peranan doktor dalam masyarakat, terlalu umum soalan itu. Tapi akhirnya saya telah mendapat jawapan bahawa saya dah sebut benda ni dalam ada satu diskopi sebelum ni ya. Seorang doktor itu kan, ataupun seorang doktor itu, adakah identitinya adalah seorang doktor saja, ataupun seorang doktor itu ataupun seorang manusia itu adalah kompilasi pelbagai identiti, iaitu dia seorang doktor. Kalau dia seorang Melayu, dia seorang juga berbangsa Melayu. Kalau dia seorang Islam, dia juga seorang yang Islam. Kalau dia seorang ahli politik, dia juga seorang ahli politik. Kalau join NGO, kalau dia ahli NGO, dia pun seorang ahli NGO. Setiap apa yang dia, apa organisasi ataupun satu kumpulan yang di mana dia ahlinya, maka dia benda itu akan memberikan some form of identity kepada seorang doktor itu. Jadi saya membahagikan atau identiti doktor ini kepada tiga yang utama lah, iaitu doktor sebagai seorang doktor, doktor sebagai seorang Muslim, dan doktor sebagai seorang ahli kepada civic society. Okay. Kalau kita berkata sebagai doktor sebagai seorang doktor, rasanya soalan ini akan dijawab lagi selepas ini. Tapi kita berkata secara umum lah, kan, doktor, tugas utama doktor ialah merawat pesakit. Soalan, adakah kita ingin melihat pesakit itu sebagai pesakit ataupun sebagai manusia? Adakah kita ingin melihat pesakit itu sebagai satu subjek ataupun objek, ataupun kita ingin melihat pesakit itu sebagai satu subjek? Okay.
Saya berpendapat bahawa doktor bukan saja peranannya untuk merawat pesakit, tetapi melihat pesakit itu sebagai satu subjek, iaitu kita lihat dari segi pelbagai aspek kehidupan dia. Misalnya, adakah apabila pesakit itu sakit dan kita rawatnya, maka tanggungjawab kita terhenti di situ saja, ataupun kita pun harus tahu mungkin pesakit itu ada masalah-masalah lain dalam kehidupan dia. Dan kita sebagai seorang doktor bukanlah untuk memandai-mandai, tetapi ingin maksudnya memberikan sedikit bantuan ataupun sedikit konsultasi tentang macam bagaimana seseorang itu untuk ingin menyelesaikan masalah dia. Itu tanggungjawab dia sebagai seorang doktor. Katakanlah seorang doktor itu seorang yang beragama Islam, maka tanggungjawabnya rasanya mungkin saudara Reza beritahu, tapi bagi saya mudah sajalah. Maksudnya haruslah menunaikan segala kewajipannya sebagai seorang Muslim dan meninggalkan segala larangan Tuhan. Ya? Okey, yang ketiga yang mungkin kita tengok dari sudut pandang yang lain, iaitu doktor sebagai ahli civic society, iaitu doktor sebagai ahli kepada masyarakat. Selalu kita melihat keluhan-keluhan daripada mungkin setengah fraksi daripada masyarakat yang mengatakan bahawa doktor-doktor ini apabila mereka hidup senang, maka mereka dengan dunia mereka sahaja. Ya? Maksudnya mereka mungkin secara tidak sengaja telah mengisolasikan diri mereka daripada masyarakat. Ya, mereka tinggal di kawasan-kawasan orang kaya. Mereka tidak pergi ke kawasan-kawasan orang miskin. Ya, jadi apa peranan doktor dalam civic society? Ialah doktor harus bekerja terhadap masalah yang berlaku di sekelilingnya. Kan? Jadi maksudnya sekiranya ada masalah ekonomi, doktor seharusnya menjadi salah seorang daripada orang kata apa suara ketiga, ataupun golongan pendesak supaya masalah kerajaan misalnya peka terhadap masalah-masalah ekonomi. Okay. Contohlah, ataupun doktor harus juga melibatkan diri mereka dalam aktivisme dan humanitarisme. Misalnya misi-misi kemanusiaan ataupun misi-misi relief di kawasan-kawasan yang dilanda banjir. Kan? Tetapi saya melihat bila kita berkata tentang aktivisme dan humanitarianism ini, saya melihat sedikit orang kata apa yang kita katakan sebagai ketidakseimbangan. Ya. Kebanyakan doktor-doktor ini terutamanya yang dah orang kata apa dalam bahasa Melayunya, established dalam bahasa Melayunya apa? Terkenal dalam, maksudnya mereka lebih suka untuk pergi ke misi-misi ke luar negara. Tetapi orang-orang miskin tak perlu pergi jauh, di kampung terinci ataupun di kawasan pantai dalam terabai, tidak siapa tahu apa nasib mereka. Kan? Jadi ini yang saya rasakan, maksudnya kalau kita ingin bergerak dalam aktivisme, maksudnya kita harus seimbang ataupun kita letakkan prioriti antara dua. Kita boleh seimbang, maksudnya dalam kita buat luar buat, ataupun kita letakkan prioriti. Kita nak bantu siapa dulu. Maksudnya benda ni boleh diperdebatkan lah. Kan? Kalau saya berpendapat supaya kita letakkan prioriti. Bukanlah kita maksudnya kita tak nak tolong orang Palestin ataupun orang Syria. Tapi bagi saya rasa rakyat kita lebih memerlukan kita daripada orang di luar negara lah. Itu pendapat saya. Mungkin boleh tidak bersetuju. Mungkin juga para doktor, maksudnya mungkin sebelum saya akhirilah saya punya jawapan ni, mungkin juga ada peranan dalam bidang politik. Apa yang saya maksudkan dalam bidang politik? Biasanya kalau kita sebut politik, akan ada konotasi-konotasi negatif. Ya, berkaitan dengan politik sini ya. Maksudnya apabila seorang doktor itu menjadi ahli politik, maka dia akan jadi ahli politik dulu sebelum doktor. Jadi itu yang maksudnya sebab tapi kalau kita lihat ya, mengapa kadang-kadang sistem kesihatan kita ni agak kurang kemas apabila kerana kurang representasi para doktor dalam parlimen. Jadi apabila hendak digubal satu undang-undang, maka pendapat-pendapat doktor ini seolah-olah diketepikan dan ahli-ahli politik kebanyakan mungkin ada agenda sendiri ataupun mungkin tidak berorientasikan perubatan. Jadi akan menjadi masalah. Jadi kalau sekiranya kita ada lebih lagi representasi doktor ini dalam parlimen, mungkin saya tidak katakan pasti, tapi mungkin sistem kesihatan itu dapat kita perbetulkan kesilapan dan kelemahan-kelemahan. Sekian. Okey.
Terima kasih kepada saudara Musyid. Jadi kita pergi seterusnya kepada saudara Reza pula. Untuk soalan seterusnya berkaitan dengan maksudnya sudut pandang Islam jugalah. Kalau mungkin boleh saya tanya, kenapa sebenarnya maksudnya seorang doktor ni dia perlu basically ikut syariat dalam dia punya tindakan-tindakan dan keputusannya. Maksud saya kalaulah contohnya dia sekadar cukup untuk menjadikan pesakit itu baik dan sihat walafiat, alhamdulillah, tak kisahlah dia nak rawat macam mana pun, ataupun yalah, asalkan tak kisah mahal ke macam mana ke, ataupun asalkan pesakit sihat dan sebagainya, adakah itu tidak memadai? Ataupun maksudnya adakah perlu kena ada, tak apalah, nanti kita pergi soalan-soalan sebentar. Itulah soalannya. Maksudnya adakah, kenapa doktor ni kena ikut syariat pula dalam kerja dia? Okey, bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni, dia kata kenapa doktor kena patuh syarak? Kenapa doktor Muslim kena patuh syarak? Asalnya seorang Muslim itu tanpa title apa pun dia kena patuh syarak. Betul tak? Dia seorang guru, dia seorang ustaz. Kadang ustaz pun kadang belum tentu patuh syarak, kan? Apa juga tindakan kita, nama kita ni Muslim, semuanya perlu berlandaskan syarak. Hatta kita berdiri, duduk, bangun, sama tak bangun berdiri. Duduk, bangun, baring, semuanya ada hukum, tak terlepas. Berjalan, semua ada hukum. Berdiri, sekiranya kita berdiri dengan kedatangan orang yang fasik, sebagian ulama kata berdiri kita itu adalah makruh. Contoh kita ada satu majlis, datang orang fasik, kita pun berdiri hormat, contoh. Sebagian ulama memakruhkan. Maksudnya berdiri itu pun ada hukum. Maksudnya nak kata setiap perbuatan kita ni ada hukum dari segi fiqahnya. Daripada 5 hukum lah, wajib, haram, makruh dan sunat. Jadi kenapa doktor kena patuh syarak? Dia balik kepada soalan kenapa, siapa kita ini yang pertama. Siapa kita ini yang pertama, kita adalah hamba. Allah SWT sebut dalam Quran, ayat biasa kita dengar kan, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk berhamba kepada aku, menunduk patuh kepada aku. Dan maksud Islam itu sendiri, maksudnya tunduk patuh pada aku, maknanya seluruh perbuatan kehidupan dia adalah untuk Allah SWT. Dan maksud Muslim itu sendiri ialah maksudnya apa? Serah diri, al-khudu' ataupun tunduk patuh kepada apa yang Allah SWT hendak. Jadi kita sebagai seorang Muslim, bila kita dah terima kita ni adalah Muslim, kalau kita ni bukan Muslim lain lah, kan? Doktor Cina apa semua tu lain lah. Tapi kalau kita dah Muslim, kita kena terima bahawa kita kena nilai setiap perbuatan kita itu adalah berlandaskan syarak ataupun tidak, kan? Dan juga menjawab soalan kepada kenapa kita berada dalam muka bumi ni, kan? Why we are here, kan? Biasa soalan ni timbul. Dan why we are here ni, saintis pun tak tahu, kan? Nak jawab macam mana. Dia ada jawapan lah sekarang. Why we are, kenapa kita ada atas muka bumi ni? Kita tak ada jawapan. Tapi dengan kita sebab ada Islam, kita tahu sebab tujuan kita akhirat, kan? Tujuan kita akhirat. Jadi untuk sampai akhirat itu, amalan kita ini mesti ditimbang pahala dosa, kan? Setiap hari kita ditimbang pahala dosa. Adakah aku menggugurkan bayi seorang sakit ni yang datang minta gugur ni, adakah ini diterima oleh Allah SWT? Contoh, satu soalan. Kalau kita gugur, ada tak keadaan-keadaan yang mana kita gugurkan bayi itu dibenarkan syarak? Sekiranya ada keadaan-keadaan yang dibenarkan oleh syarak untuk kita gugurkan bayi, kita gugurkan. Tapi kalau keadaan itu tidak membenarkan, kita tak boleh buat. Sebagai etika, sebagai seorang Islam, kita tak bolehlah nak buat benda yang Allah SWT larang. Itulah kenapa perlu patuh syarak. Jawapan saya, pertama, kenapa? Kerana kita ni hamba. Dan kedua, kerana menjawab pada soalan kenapa kita hidup atas bumi ni, sebab kita nak mengejar akhirat. Dan setiap amalan Muslim itu, tak kira siapa, doktor ke, Perdana Menteri ke, memang dinilai